Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mustafa Kamal dari kumpulan 3 yang akan membentangkan tentang rasuah dalam pilihan raya. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Ahmad Nur Syahmim, Akmal Daniel, Syaidatul Erisa, Nur Kasih Jeffrey, seterusnya Nur Azrina, Fatnin, Rakibah Riza, Siti Alia dan Sarlena. Ketidakjujuran atau penipuan pemegang kuasa dikenali sebagai rasuah. Namun begitu, rasuah dan politik juga seakan menjadi kelaziman dan tidak begitu asing lagi. Bukan itu sahaja, rasuah dalam politik juga acap kali berlaku dengan menaburkan pelbagai janji manis untuk memancing sokongan dan perhatian daripada rakyat, terutamanya semasa musim pilihan raya. Kajian demi kajian telah dilakukan untuk mencari jawaban mengapa masalah ini terus berlaku. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kesan rasuah semasa mengundi terhadap pentadbiran negara. Oleh itu, kajian ini telah dibagikan kepada pengenalan, sorotan literatur, metodologi, penemuan dan perbincangan, serta kesimpulan. Pada umumnya, rasuah boleh didefinisikan sebagai sebarang pemberian ataupun penerimaan wang sogokan, komisen, pelincir, duit kopi, angpau, kautim atau under table money mengikut SPRM 2017. Dari segi undang-undang pula, ia tidak dinyatakan secara khusus, namun ia boleh ditaklifkan sebagai suapan. Terdapat banyak artikel dan berita yang membincangkan isu rasuah semasa pilihan raya yang melibatkan pelbagai pihak. Oleh itu, isu yang ingin dibincangkan dan dikaji adalah kesan rasuah semasa mengundi terhadap pentadbiran. Seterusnya, terdapat 5 pernyataan masalah untuk kajian ini. Yang pertama, apakah kesan rasuah terhadap proses pengundian di Malaysia? Yang kedua, siapakah yang sering terlibat dengan rasuah? Yang ketiga, bilakah rasuah dilakukan? Yang keempat, mengapakah berlakunya rasuah ketika pilihan raya? Dan yang terakhir, apakah bentuk-bentuk rasuah yang diberikan? Untuk objektif kajian, yang pertama adalah menjelaskan kesan rasuah terhadap proses pengundian di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti pihak yang terlibat dengan rasuah semasa pilihan raya. Yang ketiga, mengenal pasti fasa waktu rasuah berlaku ketika pilihan raya. Dan yang keempat, menerangkan punca berlakunya rasuah semasa pilihan raya. Yang terakhir sekali adalah membincangkan bentuk-bentuk rasuah yang diserahkan. Dalam kajian ini, kami telah memilih satu artikel yang telah kami terjemahkan dan menjadikannya sebagai artikel utama. Artikel tersebut bertajuk Monetizing Politics, Financing Parties and Election in Malaysia. Dalam artikel tersebut menceritakan tentang permainan dalam politik. Politik memerlukan dana yang tinggi menyebabkan sesebuah parti atau calon sanggup melakukan kesalahan rasuah. Rasuah politik atau dikenali sebagai politik wang kebiasaannya digunakan untuk membeli undi mahupun melakukan pembiayaan politik. Pembiayaan politik biasanya dilakukan oleh firma atau syarikat korporat yang menyokong parti yang memperakui neoliberal, iaitu menjadikan sektor swasta sebagai pemacu ekonomi. Secara tak langsung, negara akan menjadi pasaran bebas yang mendorong kegiatan pemilik syarikat untuk mengejar kepentingan peribadi sahaja. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini yang bertajuk kesan rasuah semasa mengundi terhadap pentadbiran negara ialah kaedah pemerhatian, analisis dokumen dan rujukan perpustakaan. Jadi, apakah definisi instrumen-instrumen tersebut? Yang pertama, kaedah pemerhatian ialah kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan. Kaedah ini juga boleh jadikan alternatif untuk mengukur maklumat atau data selain soal selidik dan temuduga. Seterusnya, kaedah analisis dokumen ialah kaedah untuk mengumpul data daripada analisa kandungan yang merupakan huraian objektif yang dicetak, disiarkan mahupun digambarkan. Dalam kaedah ini, dokumen akan dijadikan sebagai bahan bukti untuk data yang dikumpul daripada pelbagai sumber. Akhir sekali, kaedah rujukan perpustakaan ialah kaedah yang dilakukan dengan membaca pelbagai sumber seperti buku, blog, artikel dan internet untuk mendapatkan maklumat atau data yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Rujukan perpustakaan boleh dikatakan sebagai kaedah yang dominan dalam penyelidikan kerana data yang diperoleh lebih tepat dan boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kajian. Seterusnya, terdapat 5 isu persoalan yang telah dikaji dalam kajian ini melalui 3 kaedah yang telah diterapkan. Untuk persoalan yang pertama, iaitu apakah kesan rasuah terhadap proses pengundian?
kami telah menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah analisis dokumen dan juga kaedah pemerhatian. Untuk persoalan yang kedua pula, iaitu siapakah yang sering terlibat dengan rasuah, kami telah menggunakan hanya satu kaedah, iaitu kaedah pemerhatian. Manakala untuk persoalan yang ketiga pula, iaitu bilakah rasuah sering dilakukan, kami telah menggunakan kaedah yang sama seperti persoalan yang pertama, iaitu kaedah analisis dokumen dan juga kaedah pemerhatian. Untuk persoalan yang keempat pula, iaitu mengapakah berlaku rasuah ketika pilihan raya, kami telah menggunakan juga dua kaedah, iaitu kaedah analisis dokumen dan juga kaedah rujukan perpustakaan. Akhir sekali, persoalan yang kelima, iaitu apakah bentuk-bentuk rasuah, kami telah menggunakan hanya satu kaedah, iaitu kaedah pemerhatian. Baiklah, sekarang saya akan menyambung pembentangan dengan membentangkan penemuan dan perbincangan, di mana penemuan dan perbincangan ini merupakan hasil informasi yang kami kumpul setelah menganalisa artikel. Baiklah, antara penemuan dan perbincangan yang telah kami jumpai adalah punca pilihan raya berlaku kerana peraturan yang lemah terhadap aktiviti parti dan semua bentuk politik. Punca mengapa isu rasuah berlaku kerana wujudnya puak politik wang yang menggunakan wang untuk kepentingan peribadi dengan melakukan rasuah dalam bentuk seperti pemberian komisen dan lain-lain, sekaligus memberi kesan kepada hasil keputusan undian pilihan raya. Kemudian, kami juga menemui definisi pembiayaan politik di mana terbahagi kepada tiga, iaitu pembiayaan ketika kempen pilihan raya, selain waktu kempen pilihan raya, pembiayaan berhubungan rancangan parti politik atau ahli politik. Dan seterusnya, kami juga menjumpai sistem politik di Malaysia merangkumi dua institusi di mana SPR selaku pengurus pendaftaran, semakkan daftar pemilih dan mengadakan pilihan raya Dewan Umum, negeri dan juga kecil, atau pertubuhan di mana terbagi kepada dua, di mana tugasnya adalah untuk mengawal parti politik, menyilih masyarakat, badan kebajikan dan sosial. Dan akta-akta yang kami boleh terangkan adalah Akta Suruhanjaya Pilihan Raya 1997, di mana membuat peruntukan saran keistimewaan dan perlindungan bagi ahli SPR, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 5, iaitu akta yang mencegah kesalahan pilihan raya, perbuatan rasuah, perbuatan menyalahi undang-undang bagi membuat peruntukan di dalam pilihan raya. Akhir sekali, hasil pembincangan dan penemuan kami telah bersetuju dan bersepakat bahawa tanggungjawab untuk mengatasi isu rasuah di dalam pilihan raya adalah bukan tanggungjawab terhadap institusi sahaja, tapi termasuk kepada masyarakat, individu dan juga parti politik itu sendiri. Jadi, itu sahaja dari saya. Okey, seterusnya ialah kesimpulan. Kesannya terhadap individu iaitu dapat membantu melahirkan individu yang berintegriti dalam memerangi rasuah. Seterusnya terhadap masyarakat lebih mengetahui tentang kesan rasuah dalam pilihan raya terhadap pentadbiran negara dengan lebih mendalam. Okey, akhir sekali ialah negara, kesan untuk negara, kerajaan akan dapat mengenal pasti masalah dan dapat mengatasi isu tersebut. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.